Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian bahasa Arab sangat mudah, teknik dan faham. Faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita bahagikan kelas kita, pengajian kita ini kepada dua, iaitu kepada slot tadabbur Al-Quran dan juga Qamus Al-Quranul Karim. Kita dah berada pada siri yang ke-165. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas ikuti siaran langsung kami boleh terus ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh juga terus ke YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali siaran-siaran yang telah lalu. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita terus kepada pengajian kita tadabbur, iaitu Al-Bunyah fi Ta'bir Al-Qurani, iaitu binaan binaan apa? Ayat ta'bir, mengubah ibarat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam perbincangan kita, menggunakan jumlah ismiyah dan juga fi'liyah. Tuan-tuan boleh lihat seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, kisah Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub AS bersama dengan adik-beradik Nabi Yusuf AS, itu anak-anak beliau. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebab apa digunakan sabrun, tidak digunakan sabran? Tuan-tuan lihat balik, kita telah bincangkan sabrun itu lebih kuat kerana dia ismiyah berbanding dengan sabran kerana dia ditakdirkan fi'il sebelum dia. Okey. Kita lihat lagi pada hari ini insya-Allah dalam suratul Baqarah ayat ke-229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu hanya dua kali. Sebab apa dua kali? Dua kali yang boleh dirujuk kembali. Talak semua ada tiga, cuma dua itu boleh dirujuk kembali. Adapun talak yang ketiga tak boleh dirujuk kembali melainkan 5 syarat yang perlu dipatuhi seperti mana digariskan di dalam kitab-kitab fiqh. Okey. Fa imsakum bima'ruf. Sama ada kamu nak imsak, tahan dia, iaitu kamu nak rujuk kembali bima'ruf dengan cara yang baik, au tasrihum bi ihsan, atau kamu tak nak dah isteri kamu ni, tasrih, lepaskan dia bi ihsan juga dengan cara yang terbaik. Tuan-tuan lihat kaifa jaa bit-talaqah, iaitu bagaimana Quran datangkan talak yang ketiga dengan rafa', fa imsakun. Jika berlaku talak ketiga, apa yang akan berlaku? Fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak itu ada dua kali, maka kamu boleh tahan dia kalau kamu nak, kamu nak bersama dengan kamu rujuk dia kembali, ataupun tasrih, kamu lepaskan dia dengan cara yang terbaik juga. Okey, kita lihat nak memberitahu ayat ini, nak memberitahu talak yang terakhir dan hukum bersama talak yang terakhir ala wajhid dawam, iaitu berada di atas keadaan yang berterusan. Okey, talak yang ketiga. Kita panggil talak yang terakhir, talak yang kedua lah. Talak yang ketiga tu memang tak ada apa dah, tak boleh rujuk kembali. Jadi di sini kita lihat bagaimana Quran datangkan dengan rafa', fa imsakun, rafa'. Quran tak kata fa imsakan, tapi fa imsakun. Au tasrihun, dhammahkan dia. Quran tak kata au tasrihan, kemudian menggunakan isim. Okey, menunjukkan talak yang kedua ni, untuk pengetahuan tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu talak yang kedua, kalau kamu nak jaga elok-elok,
Kalau kamu nak lepas, tak nak rujuk dah, nak cerai terus, cerai dengan cara yang elok-elok. Kerana bila kamu dah rujuk, kamu cerai lagi, maka peluang untuk tidak ada peluang untuk rujuk kembali, melainkan kena akad nikah yang baru dan 5 syarat yang perlu dipatuhi. Sekiranya kamu nak lepaskan terus, tasrihun bi ihsan, lepaskan, dan kamu tak boleh untuk bersama kembali bila kamu dah cerai kali yang kedua, tak boleh nak bersama kembali, bahkan kamu kena nikah balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menceritakan tentang apa? Tentang talak yang sebenarnya bukan talak yang kedua tau. Sebenarnya talak yang ketiga. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab talak yang ketiga, sebab tu diletakkan dengan rafa' fa imsakun. Perhatikan elok-elok. Talak tersebut maknanya talak yang ketiga. Kalau talak yang kedua, tuan-tuan perhatikan, kalau talak yang kedua, penceraian kali kedua, boleh nikah balik kalau habis iddah, tempoh iddah, boleh nikah balik. Kemudian boleh rujuk balik. Tapi bila mana Quran nak bagi tahu bila mana kamu telah cerai kali yang ketiga, maka itu tidak ada lagi peluang untuk kamu rujuk kembali. Tak ada dah untuk kamu rujuk kembali. Imma al-imsak bil ma'ruf atau tasrihun bil ihsan. Quran nak bagi tahu talak yang ketiga ni talak yang berterusan ala dawam. Sebab tu digunakan jumlah ismiyah. Kerana dia apa? As-subut, berterusan. Sama ada kamu nak jaga elok-elok, jangan kamu ceraikan. Kalau kamu tak nak dia, kamu lepaskan. Okey. Kemudian sebab apa Quran tak mengatakan dengan nasab bari atas fa imsakan bi ma'rufin aw tasrihan bi ihsan? Sebab apa tak digunakan mansub? Kalau mansub dia ditakdirkan fi'il sebelum dia. Imsakun sebelum dia ada fi'il, yumsik imsakan. Tasrihun kalau dia baca tasrihan sebelum dia ada ditakdirkan fi'il, iaitu apa? Yusarrih tasrihan. Okey. Jadi bila Quran sebutkan rafa', memberi satu implikasi makna yang berbeza dengan nasab. Sebab bila sebut nasab, dia tak akan jadi mustamir, tidak akan jadi perkara tersebut ala wajhid dawam, perkara yang berterusan, tidak. Tapi dia akan menjadi satu mauqut, satu waktu yang mauqut, satu masa yang berwaktu, satu tempoh yang berwaktu. Kalau Quran kata fa imsakan bima'rufin atau tasrihan, maksudnya penceraian tersebut penceraian berwaktu. Sedangkan penceraian kali yang ketiga tak berwaktu, tidak ada waktu. Apa maksud waktu tak berwaktu? Maksudnya ala wajhid dawam, dia tak ada peluang untuk kamu rujuk kembali, tidak ada peluang untuk kamu bersama kembali. Itu maksud ala wajhid dawam, berterusan. Bila berlaku talak yang ketiga, penceraian terus, tidak akan boleh untuk kembali semula, melainkan dengan beberapa syarat yang amat ketat. 5 syarat. Okey. Kemudian kita lihat lagi dalam surah Muhammad, ayat yang keempat dalam juzuk ke-26. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Apabila kamu bertemu orang-orang kafir, maka fa darbar riqab, pancunglah tengkok mereka. Okey. Sebab apa Quran sebut darba, tak sebut darbu? Tadi fa imsakun, tu isim tu. Tasrihun bi ihsan. Tadi surah Baqarah ayat ke berapa tadi? Ayat yang ke-229 dia gunakan isim berbaris rafa'. Di sini gunakan isim juga, daraba yadribu darban. Tapi sebab apa tidak dibaca fa darbur riqab, diletakkan fa darbar riqab?
Ini baris satu komponen yang sangat penting dalam bahasa Arab untuk kita memahami Al-Quran Al-Karim. Bila disebutkan fa idza laqitumul ladzina kafaru, bila mana kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam medan perang, fa darbar riqab, maka pancunglah tengkok mereka. Sebab apa Quran baca fa darba mansub, tidak dibaca fa darbu marfa'? Sebab apa? Kerana ditakdirkan fi'il fadribu darbar riqab, fadribu, maka hendaklah kamu pancung darbar riqab, dengan satu pancungan di kepala mereka. Sebab apa didatangkan fi'il sebelum dia ditakdirkan fi'il, dibaca darba jadi maf'ul mutlaq? Sebab apa ditakdirkan fi'il? Itu yang perlu kita tahu. Sebab apa tak dibaca dengan rafa'? Kerana bila ditakdirkan dengan fi'il, dibaca dengan mansub darba, tidak dibaca darbun, menunjukkan pancung kepala orang kafir adalah mauqutun. Apa itu mauqutun? Berwaktu. Dia bukan jumpa orang kafir pancung kepala, jumpa orang kafir pancung kepala, tidak. Jumpa orang kafir pancung kepala, mauqutun. Apa itu mauqut? Iaitu di medan perang sahaja. Tak medan perang tak boleh. Bukan jumpa pancung. Berbeza dengan tadi dalam suratul Baqarah, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Sebab apa dibaca imsakun? Sebab apa dibaca tasrihun ala wajhid dawam? Terputus ikatan suami isteri ala wajhid dawam selamanya. Terputus ikatan perkahwinan rumah tangga tersebut, terputus selamanya. Tak terputus sebulan, setahun, 2 tahun, tidak, selamanya. Tak boleh untuk akad yang baru, melainkan dengan syarat yang cukup ketat. Sebab itu dibaca dhammah. Sebab apa dibaca dalam surah Muhammad darba? Kerana ditakdirkan fi'il. Apakah fungsi ditakdirkan fi'il, yang satu lagi tak ditakdirkan fi'il? Ditakdirkan fi'il makna jumlah fi'aliyah, tidak ditakdirkan fi'il bermaksud jumlah ismiyah. Apa beza dia? Jumlah fi'aliyah adalah mauqut, berwaktu. Jumlah ismiyahnya suratul Baqarah yang kita bincangkan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan ghairu mauqut, tidak berwaktu. Okey. Sebab itu Quran, kita tengok indahnya Quran. Quran tidak menyebut fa idza laqitumul ladzina kafaru fil midan ataupun fil qital. Apabila kamu bertempur orang kafir di medan peperangan, tak perlu letaklah fil qital. Sebab fa darba itu sebagai satu isyarat yang menunjukkan memang jumlah ismiyah adalah untuk mauqut, untuk bertempuh. Untuk bertempuh, berwaktu, itu di medan peperangan. Tak perlu letak ayat Quran fil qital, dalam pertempuran, dalam medan perang, tak perlu letak. Sebab orang akan faham bila dia memahami bahasa Arab dengan baik. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam suratul Humazah ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Okey. Ayat pertama wailun. Sebab apa letakkan wailun? Sepatutnya kalau isim mesti ada alif lam di awal ayat, jadi mubtada. Tapi tak diletakkan alif lam, tiba-tiba wailun. Sebab apa? Sebab apa baca wailun dengan rafa'? Sebab apa tak baca wailan? Sebab apa tak baca dengan nasab? Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawapannya sama seperti tadi. Bila rafa' menunjukkan jumlah ismiyah ala dawam, ala thubut, ala dawam, berterusan dan tak terputus, berterusan, ala wajhil istimrar, berterusan. Okey. Bila sebut nasab wailan, sebab apa Quran tak sebut wailan likulli humazatil lumazah, tapi Quran sebut wailun likulli humazatil lumazah. Bila sebut wailan, ditakdirkan fi'il sebelum dia, jadi jumlah ismiyah. Wailan akan jadi apa? Akan jadi maf'ul mutlaq ataupun maf'ulun bih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut wailun menunjukkan dia bukan maf'ul kepada fi'il yang ditakdirkan, tetapi dia adalah jumlah ismiyah, nak memberitahu bahawa celakalah
bagi orang yang humazah lumazah, mencela. Humazah lumazah, tuan-tuan tengok balik dalam terjemahan Quran, yang banyak mencela, mencaci, ada yang menggunakan mulut, ada yang menggunakan kening, hujung mata. Okey. Jadi tidak disebutkan wailun kerana memberitahu kecelakaan tersebut. Azab tersebut adalah azab yang azaban daiman, forever, selamanya. La yanqati', tidak akan terputus sama sekali walaupun satu saat. Kalau diletakkan nasab wailan likulli humazatil lumazah, menunjukkan wailan tersebut sebelumnya ditakdirkan fi'il, maka wailan akan jadi maf'ul bih ataupun maf'ul mutlaq. Maka bila sebut dia jumlah fi'aliyah ditakdirkan fi'il sebelum wailan, sudah pasti dia tidak membawa maksud ala wajhid dawam, iaitu membawa maksud berterusan forever, tetapi membawa maksud dia mauqut, bertempoh, berwaktu. Sedangkan azab yang ditimpakan kepada humazatin lumazah adalah tidak bertempoh selama-lamanya. Ada qarinah di akhir ayat, tuan-tuan lihat, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api neraka ke atas mereka, humazatin lumazah, orang kafir yang humazah lumazah, apa dia? Ke atas mereka muqsadah, satu tutupan. Muqsadah, apa itu muqsadah? Pintu-pintu yang dikunci. La tanfatih, dan tidak akan terbuka pintu tadi. Duduk dalam kawasan yang terkepung api neraka, tak boleh, dan terkunci, panas, api, tak boleh nak keluar. Okey, menunjukkan sebagai satu dalalah, petunjuk azab tersebut azab yang berterusan, sebab dia duduk tempat yang terkunci, tak boleh keluar, dan dia tak akan mati. Itulah munasabahnya, kesinambungannya, titik persamaan antara awal ayat wailun dengan akhir ayat innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Tidak boleh mereka terlepas walaupun sesaat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tansiqul jamil, bagaimana penyelarasan yang cukup cantik dalam mentakbirkan ayat Al-Quranul Karim, dan juga makna yang mempunyai kesinambungan di awal ayat dan juga di akhir ayat. Okey, cukup sekadar ini untuk kita bincangkan mengenai dengan kecantikan jumlah ismiyah fi'liyah. Walaupun banyak lagi dalam Quranul Karim, tapi saya kira sudah cukup untuk pengetahuan kita bagaimana tersusunnya takbir Al-Quranul Karim. Walaupun ayat yang ringkas, tetapi di dalamnya sesiapa yang memahami nahwu dan juga saraf, dan terutama dalam ilmu balaghah, mereka pasti melihat dengan mendalam ada makna yang tersembunyi di situ. Kemudian kita lihat pula sekarang ni satu bunyah abniyah al-ukhra, penggunaan binaan yang lain. Bagaimana ini juga adalah satu kesenian dan juga keajaiban Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat bagaimana Quran mendatangkan fi'il, verb, kemudian dia tak datangkan masdar, ismul masdar kepada verb tadi, tapi dia mendatangkan satu masdar, isim, noun yang bukan di atas verb yang digunakan. Tuan-tuan mungkin tak nampak gambaran, kita bagi contoh baru nampak, tapi Quran mesti berada di sisi tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia Quran datangkan satu fi'il, verb. Bila datangkan nak datangkan maf'ul mutlaq, mestilah maf'ul mutlaq mesti berbentuk noun, dan noun tersebut bukan istiqaq, bukan pecahan daripada verb ini, tapi pecahan daripada verb yang lain. Tapi makna lebih kurang sama. Okey. Itu tuan-tuan perlu tahu. Gambaran kasarnya gitu.
Tuan-tuan lihat dalam suratul Muzammil ayat yang ke-8 juzuk yang ke-29 selepas suratul Jin sebelum suratul Muddathir. Tuan-tuan lihat, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kamu ingatlah, kamu sebutlah, kamu ingatlah nama Tuhan kamu. Wa tabattal ilaihi tabtila. Kamu tenggelamlah dalam ibadat dengan setenggelam-tenggelamnya. Tapi tengok terjemahan Quran apa maksud tabattal. Tabattal maksud inqita'. Maksudnya terputus daripada hubungan luar, fokus kepada ibadah. Itu maksudnya al-inqita' untuk tabattal. Atau makna yang lain kita panggil istighraq fil ibadah. Makna dia telah selam dalam lautan ibadah. Kita tengok terjemahan kalau kita lihat dalam juzuk yang ke-29 Suratul Muzammil ayat ke berapa dah? Ayat ke-8 muka surat yang ke-574. Apa dia? Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Beribadahlah dengan sepenuh hati, iaitu dengan bersungguh-sungguh. Maknanya tenggelamkan diri kamu, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita lihat. Tuan-tuan, saya nak seru tuan-tuan yang ada pengajian asas sorof, maka perhatikan dengan halus ayat-ayat ini. Kalau tuan-tuan tak pernah mengaji sorof, mungkin tuan-tuan tak faham lah. Kita lihat Quran datangkan verb fi'il wa tabattal. Tabattal adalah fi'il amar. Tabattala yatabattalu tabattulan. Daripada tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Takallama yatakallamu takalluman. Tawadda'a yatawadda'u tawaddu'an. Okey. Tuan-tuan lihat fi'il berapa huruf tu? Tafa'ala, ta, fa, ain, ain, lam. 5 huruf. Tafa'ala, 5 huruf. Okey. Cuma bila datang masdar, dia datang masdar fi'il yang lain. Fi'il apa masdar dia? Tabtila. Tabtila adalah fi'il daripada 4 huruf. 3 huruf plus 1, 4 huruf lah. Apa dia? Fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Farraha yufarrihu tafrihan. Qattala yuqattilu taqtilan. Battala yubattilu tabtilan. Jadi di sini yang ada asas pengajian sorof, kita lihat watabattal fi'ilnya adalah 5 huruf. Okey, verbnya 5 huruf. Dalam tabtila adalah verbnya fi'ilnya 4 huruf. Okey, nampak wazan yang berbeza. Tabattal daripada tabattala, itu fi'il amar. Tabtila adalah ismul masdar, dia daripada battala yubattilu tabtilan. Jadi di sini tabattal adalah verb daripada satu fi'il, tabtila adalah ismul masdar ataupun noun, tapi bukan fi'il yang daripada fi'il yang sebelumnya, tapi dia adalah noun ismul masdar daripada fi'il yang lain. Jelas? Okey. Kemudian kita lihat bila mana masdar tafa'ala, tabattala, masdar tafa'al, iaitu tabattul. Seperti mana atas wazan ta'allama yata'allamu ta'alluman, taqaddama yataqaddamu taqadduman. Okey. Tabtil daripada battala yubattilu. Battala yubattilu tabtilan, dia adalah masdar. Contohnya allama yu'allimu ta'liman, azzama yu'azzimu ta'ziman. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutawaqqa an yaqul wa tabattal ilaihi tabattula, iaitu perkara yang dijangkakan akan berlaku seperti ini. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabattula. Tabattula. Cuma Quran tak sebut tabattula, tapi Quran sebut ismul masdar, noun daripada fi'il yang lain, iaitu tabtila.
daripada battala yubatilu, bukan daripada tabattala yatabattalu. Okey, apakah sebabnya? Apa sebab dia? Okay, kita nak bagi tahu sebab dia. Quran nak mengumpulkan antara dua makna, makna tabattala dan juga makna battala. Tabattala, tuan-tuan, sebab kita nak memahami dalam fungsi penggunaan wazan saraf, itu yang paling penting dalam kita mempelajari saraf. Tuan-tuan belajar saraf, wazan, hafal wazan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan, fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun, akrama yukrimu ikraman, akrama yukrimu ikraman wa mukraman, fahuwa mukrimun wa dhaka mukraman. Tuan-tuan hafal semua sekali. Ihtaja yahtaju ihtiyajan muhtajan, fahuwa muhtajun wa dhaka muhtajun. Tuan-tuan hafal, tetapi fungsi cukup penting. Kalau kita hafal walaupun dengan lagu, tetapi penggunaan tak dapat kuasai, satu kerugian yang sangat besar. Tuan-tuan lihat, saya nak sebut pada hari ini insya-Allah ta'ala, kita lihat apa fungsi wazan tafa'ala, tabattala. Dia memberi satu faedah tadarruj. Apa itu tadarruj ataupun takalluf? Tuan-tuan lihat, tajassasa. Tajassasa. Dia tajassasa ni kita nak perhatikan. Tajassasa, jasus, tajassasa, mengintai. Tajassus, mengintai, mengintip. Mengintai, mengintip ni tuan-tuan tak boleh untuk sekali pusing dah mengintip. Kira mengintip perlukan skill, perlukan pengalaman, perlukan satu bidang yang khusus, pengajian yang khusus. Bagaimana askar, kita lihat askar, semua ada bidang, semua mereka mempelajari bidang ni, tajassus. Sebab apa? Bagaimana nak mengintip? Datang satu kawasan, adakah boleh terus serang? Tak boleh. Cara kita mengintip, kita buat penyamaran sebagai orang biasa dan sebagainya, itu semua perlu kepada skill dan juga pengajian. Okey, adakah boleh mengaji, boleh terus tajassasa, boleh mengintip sekali? Tak boleh, dia berperingkat. Tuan-tuan mungkin hari ini datang sebagai orang biasa, hari yang kedua tuan-tuan datang sebagai seorang peniaga, tapi tuan-tuan sebagai pengintip, sebagai jasus, tajassas, mengintip. Ini semua tadarruj, berperingkat. Dan juga takalluf, bukan perkara yang mudah, perlukan kepada penelitian, perlukan kepada pengkhususan bagaimana cara nak mengintip. Tahassasa, tuan-tuan, hassa maknanya apa? Hassa makna mengetahui, mendapat sesuatu, mengetahui. Tetapi bila tahassasa atas wazan tafa'ala, makna dia lebih takalluf. Takalluf makna bukan dia macam arrafa yu'arrifu ta'rif, makna dia bukan tahu saja, tahu berserta dengan istiqra', tahu berserta dengan penelitian, kajian. Itu tahassas atau wazan tafa'ala, takalluf. Dia bukan tahu semata-mata, tetapi tahu dia dengan teliti. Teliti tu adakah boleh dapat sekaligus? Tak boleh. Tadarruj, berperingkat-peringkat. Tahu, kemudian diselidik sikit lagi, berperingkat-peringkat. Sama juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat tabassara. Tabassara sama makna dengan tahassasa. Tabassara daripada basura ya basiru, ataupun basira ya basuru. Basura ya basuru ataupun basira ya basuru. Bukan basira ya basaru. Dia boleh dua tu, fi'il madi, sama ada basura ataupun basara atau basiru, saya tak ingat, tengok kamus balik. Dia boleh dua wazan. Jadi makna fi'il sulasi 3 huruf lah. Makna melihat macam mana? Melihat biasa. Tapi bila tabassara atau wazan tafa'ala, atas wazan apa? Atas wazan tafa'ala, dia akan bukan setakat melihat, tapi melihat dengan penuh ketelitian, dengan penuh ketulusan. Dia bukan lihat saja, lihat sambil berfikir, sambil mengkaji. Itu tabassara. Nampak atas wazan tafa'ala. Tadarruj dan juga takalluf. Lihat dia bukan lihat biasa, tapi lihat yang takalluf,
betul-betul punya lihat. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga tadarraja. Darjun makna tangga. Darjun makna darjun laci. Dia ada dua tu, durjun, darjun. Tuan-tuan lihat kamus balik, saya tak apa pasti. Ada juga bermakna tangga. Jadi tadarraja maknanya berperingkat. Berperingkat. Peringkat ni ada peringkat 1, 2, 3, bukan satu peringkat akhir peringkat. Tak ada, dia ada peringkat-peringkat. Tadarruj. Kemudian tamasya, daripada masya. Masya ni maksud apa? Masya maksud berjalan. Mim, shin, ya atau alif maqsurah. Masya makna berjalan. Bila tamasya atas wazan tafa'ala, bermaksud apa dia? Bermaksud jalan tadi ala muhdin, iaitu dengan takalluf. Jalan dia slow, steady, tenang. Itu bermakna takalluf. Jalan dengan penuh berhati-hati. Okey, itu atas wazan tafa'ala. Kalau tamasya tu makna lain. Kalau tamasya maksudnya, kalau bahasa Melayu kita kata temasya. Bahasa Arab tamasya makna seseorang tu berjalan bersama dengan orang lain. Dipanggil wazan tafa'ul bina' lil musyarakah. Saling jalan berjalan. Tamasya ya tamasya tamasyian. Kalau masya tu menjalankan, kita suruh orang lain jalan, kita menjalankan orang lain. Itu masya. Itu semua tuan-tuan akan pelajari dalam sorof. Kalau tuan-tuan dapatkan buku sorof, kita pada jual buku sorof, tuan-tuan dapatkan buku, dan di sana ada pelbagai wazan fi'il. Di situ tuan-tuan boleh perhatikan betapa banyaknya faedah cara penggunaan wazan ni. Itu yang membantu juga kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Banyak lagi Jadi kesimpulan di atas wazan tafa'ala selalunya untuk dua perkara, iaitu atas dasar tadarruj dan juga atas dasar takalluf. Jadi bila tadarruj macam belajarlah, ta'allama, tafa'ala. Ta'allama belajar ni kita panggil tadarruj. Mana dia belajar hari ni dah berakhir, selesai. Hari ni belajar, esok belajar lagi, minggu depan belajar lagi, bulan depan belajar lagi, tahun depan belajar lagi, berperingkat-peringkat. Mungkin hari ni kita belajar benda rendah, esok tinggi sikit, tinggi sikit, tinggi sikit. Begitulah proses tadarruj. Seperti mana kita sekolah, darjah 1, darjah 2, tingkatan 1, tingkatan 2. Adakah pelajaran tingkatan 5 sama dengan tingkatan 1? Tidak sama. Itulah dinamakan tadarruj atas wazan tafa'ala ta'allama. Dan juga dia proses dipanggil takalluf. Sebab belajar ni perlukan penelitian, perlukan pengamatan. Dia tak boleh belajar sambil minum kopi, dengar radio, tak boleh. Perlukan berfikir, tadabbur, lihat bagaimana situasi yang berlaku, huruf ini berada di mana, berapa huruf. Itu semua takalluf. Atas wazan tafa'ala. Okey. Tuan-tuan lihat, bila sebut tentang tabassara tadi, basara lihat, bila sebut tabassara, dia bukan lihat sebarang lihat, tetapi lihat dan juga wa i'adatun nazar, mengulangi lihat lagi dengan penuh pengamatan, dengan penuh ketelusan. Dia lihat sambil berfikir. Okey. Berbeza atas wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, yang 3 plus 1 huruf, 3 huruf plus 1 huruf, itu fungsi wazannya lain. Itu untuk apa? Untuk mubalaghah ataupun untuk takthir, untuk banyak. Tuan-tuan lihat bila saya sebut kasara yaksiru, kasara az-zujaj, telah pecah. Kalau kasara makna berderai, pecah-pecah berderai. Bukan pecah sikit je. Okey. Dia makna bina' lil mubalaghah ataupun at-taksir. Tuan-tuan lihat, bila mana contoh saya kata kasartul qalam, aku telah patahkan pen.
Bila sebut kasartu, daripada kasara yaksiru, kasartu al-qalama, aku patahkan pen. Tapi bila kita sabdukan atas wazan fa'ala, jadi kasartu dengan tasydid, sabdukan sin, kasartu, sabdukan ain fi'il, maka sudah pasti dia membawa makna yang lain, bukan sekali patah, tapi patahnya berkali-kali. Aku patahkan sampai pendek pen tadi, patahkan banyak kali. Itu makna taksir ataupun al-mubalaghah. Okey, sekarang kita lihat lagi qata'a makna potong. Qata'tu al-lahma, aku potong daging, sekali potong. Tapi bila sebut qata'tu disabdukan ta atas wazan fa'ala, maknanya litaksir, banyak kali aku potong daging ni, bagi halus, senang nak buat rendang. Okey, jadi maksudnya apa? Nak menjadikan qita'atan, satu potongan kecil-kecil. Okey, sama juga kita kata mawwatatil ibil atas wazan apa? Fa'ala. Mawwatatil ibilu, makna telah mati apa? Telah matilah unta. Tapi bila mawwatat bukan mati biasa-biasa, atas wazan fa'ala, makna banyak unta yang mati. Bila mawwata atas wazan fa'ala juga, tapi dia tak memberi faedah at-takthir. Sebab dia mawwata. Tapi kalau mawwatat, ini sedikit kelainan lah. Tuan-tuan lihat dalam kamus, mawwatat maknanya apa dia? Banyak yang mati. Tapi kalau mawwata maksudnya mati yang biasa, sedikit, 1-2 mati. Okey, sebab ta tu saja memainkan peranan. Ta dipanggil ta muannas. Wazan yang sama, tapi ni sedikit kelainan lah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala alam. Tuan-tuan kena kaji lagi apa beza mawwata dengan mawwata. Cuma itu tak perlu kita fokuskan, sebab dia melencong sedikit daripada kita punya topik perbincangan kita pada hari ini. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan fi'il wa tabattal ilaihi tabtila. Tuan-tuan lihat, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan fi'il wa tabattal dengan makna tadarruj, sebab atas wazan tafa'ala, makna kamu tenggelamlah secara berperingkat-peringkat ibadat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala datangkan dengan masdar bagi makna yang satu lagi, makna yang lain, iaitu makna taksir, makna mubalaghah, iaitu tabtila atas wazan fa'ala, battala yubatilu tabtila, maknanya kamu betul-betul tenggelam dalam membuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu banyak-banyakkan membuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Bila kita baca nampak macam biasa je, tenggelam dalam buat ibadat. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mengumpulkan dua makna yang berbeza dalam satu ayat, satu struktur ayat, iaitu ayat yang ringkas wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Satunya datangkan dengan verb, satu datang dengan fi'il. Verb bermakna tadarruj, ismul masdar ataupun noun datang dengan makna taksir ataupun al-mubalaghah. Sebab apa ya? Mula-mula berperingkat-peringkat, bertatih-tatih untuk beribadat kepada Allah, tapi sampai akhir nanti kamu banyakkan tenggelam dalam membuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna proses tadarruj dan juga taksir. Sebab apa Quran tak letakkan? Kalaulah Quran datangkan wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabattula, sebab apa tak gunakan tabattula? Tabattula dengan tabattala, maknanya functionnya sama,
iaitu untuk tadarruj dan juga untuk takalluf. Takkanlah kamu nak berperingkat-peringkat beribadat daripada awal sampai ke akhir hayat kamu. Mesti kamu nak advance, nak yang terbaik, lebih baik daripada semalam. Itulah keindahan Quran. Quran tak kata tabattula kerana tidak kerana lam yufid ghairat tadrij, kerana dia tidak memberi faedah selain tadrij. Takkan daripada awal sampai ke akhir hayat kamu nak berperingkat-peringkat dalam buat ibadat. Akhir sekali mesti kamu berhempas pulas. Seperti itu juga sebab apa Quran tak gunakan wadhkurisma rabbika wa battal ilaihi tabtila. Gunakan battal. Bila mana battal ilaihi tabtila, battal dengan tabattal je lain. Takkan mula-mula terus banyak buat ibadat. Tidak, mula-mula bertatih dulu pelan-pelan, berperingkat-peringkat. Macam berhenti rokok lah, tak boleh berhenti sekotak terus. Berhenti dulu, kurang berperingkat. Last sekali baru berhenti terus, tinggalkan terus. Nampak? Macam ayat arak. Quran tak terus haram arak, tak. Quran buat peringkat-peringkat. Mula-mula jangan boleh minum arak tapi selain waktu semayang. Kemudian Quran bagi tahu arak ni ada manfaat tapi mudarat lebih banyak. Tapi last sekali apa yang berlaku, haram terus arak. Berperingkat-peringkat. Nampak tadarruj amat penting dalam berdakwah. Konsep berdakwah, tadarruj amat penting. Tuan-tuan, kalau dakwah orang, mengajar orang terus tinggi terus. Kita dah siri ke 165, itu saya boleh bawa yang tinggi. Kalau siri 1, 2, 3, 4 sampai siri 20, 30 bolehlah yang kita bawa asal santai-santai. Tapi bila dah 160 lebih, takkan nak bawa atas siri 1, 2, 3. Okey, sudah pasti kita akan bagi yang terbaik. Jadi dia lebih advance lah. Jadi kalaulah Quran letakkan wabattal ilaihi tabtila, jadi maksudnya daripada awal tu kamu tak payah berperingkat, buat ibadat banyak-banyak sampai akhir buat ibadat banyak-banyak. Jadi tak kena juga, sebab Quran nak ajar tadarruj dan juga nak ajar taksir, memperbanyakkan, berperingkat dan memperbanyakkan. Okey, sebab itu indahnya Quran. Quran datang verb fi'il wa tabattal dengan satu makna, kemudian datang ke ismul masdar dengan satu makna yang lain. Ini satu kita panggil wad'an fanniyan, satu perletakan takbir yang begitu seni dalam Al-Quranul Karim. Kerana mempunyai dua makna dalam satu ayat. Dia ada dua makna dalam satu ayat. Ibnul Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim, tafsir Al-Qayyim, bukan Ibnul Qayyim, tafsir Al-Qayyim. Masdar tabattul adalah tabattul. Masdar tabattulan, masdar tabattala adalah tabattul. Okey, tafsir Al-Qayyim kata mempunyai sir latif, rahsia yang sangat halus. Kerana pada fi'il ini idzanan, nak memberitahu kepada kita bitajrij wa taklif. Macam saya bagi tu tadi sama. Kemudian yang satu lagi untuk memberi atas wazan allama yu'allimu atau fa'ala yuf'ilu taf'ila, untuk memberi faedah takthir dan juga al-mubalaghah, sama. Seolah-olah dikatakan begini, kalau ikutkan ayat yang sebenarnya panjang, battal nafsaka ilallahi tabtila wa tabattal ilaihi tabattula. Tu ikut makna yang asal. Panjanglah. Battal nafsaka ilallahi tabtila wa tabattal ilaihi tabattula. Panjang ayat dia, tapi Quran ringkaskan wa tabattal ilaihi tabtila. Tiga kalimah, tiga word, tiga word iaitu wa tabattal ilaihi tabtila. Tiga je. Kalau ikutkan asalnya panjang. Sebab itu orang yang memahami ijaz dalam Quran cukup mendalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini menunjukkan bukan sekadar ayat ni, banyak lagi dalam Quran yang mempunyai keindahan dalam al-ikhtisar, dalam meringkaskan ayat Quran.
Kalau tak panjang lah, kisah-kisah dia bawa dalam Quran panjang ni. Tak jadi 30 juzuk, mungkin 60 juzuk, 80 juzuk. Kita bukan nak melihat semua ini daripada satu ayat ini, bukan kita nak lihat kecantikan, keindahan semata-mata, tapi sebenarnya ada seni yang lain dipanggil sebagai al-wad'ul fanni at-tarbawi, iaitu bagaimana seni tarbiyah, cara tarbiyah, yang mana Allah Ta'ala datangkan verb berperingkat, kemudian barulah mubalaghah, banyak. Begitulah dalam konsep berdakwah dan sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk mengajar sebagai tarbiyah. Ini adalah satu taujih tarbawi hakim, iaitu satu taujih, satu cara pendekatan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ihmil nafsak ala tabattul wal inqita' ila Allah, maksudnya cuba kamu bawalah diri kamu untuk putuskan hubungan dengan dunia luar, fokus beribadat kepada Allah, syai'an fa syai'an, sedikit hatta tasil ilal kathrah, sehinggalah kamu sampai satu tahap yang kamu buat ibadat kepada Allah banyak-banyak. Nampak itu makna dia. Atau dalam makna yang mudah, ibda' bitadarruj, mulakan dengan berperingkat-peringkat dan akhiri dia dengan satu perkara yang sangat banyak. Okey. Quran tak kata banyak dulu baru berperingkat, peringkat dulu baru banyak. Kemudian kita lihat satu seni yang lain dalam Quranul Karim, dalam ayat yang sama ini, diletakkan watabattal fi'il, tadarruj diletakkan fi'il, kerana fi'il ni menunjukkan ke atas al-hudus wa tajaddud. Bila mana kamu sebutkan tentang berperingkat-peringkat, dia adalah al-hudus, perkara yang berlaku, dan juga dia berperingkat-peringkat. Dia kena letak verb, tak sesuai tak isim. Okey. Kemudian Quran datangkan dengan makna mubalaghah, kasrah, dan juga kasrah ni makna banyak, dan juga subut, tetap, dengan sirah ismiyah yang menunjukkan ke atas subut dan juga kasrah, banyak, li'annaha al-halah as-sabitah, kerana itu adalah situasi sabit yang tetap, yang dikehendaki dalam ibadat, iaitu banyak-banyak berbuat ibadat. Diletakkan apa? Isim. Nampak? Tabtila, isim. Watabatal verb, itu yang kita nak fokuskan awal-awal tadi, verb dan isim, perbezaan dia. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia mudah, iaitu at-tadarruj, dia adalah halah mauqutah, iaitu satu situasi yang bertempoh, berwaktu. Bila nak berperingkat-peringkat ni, takkan nak selamanya, tak, berperingkat lah, sikit demi sedikit, mesti ada berwaktu dia. Mana berpindah daripada satu situasi, satu peringkat kepada satu peringkat yang lain. Itu dipanggil at-tajaddud wal hudus. Digunakan jumlah ismiyah. Dan dia tak gunakan jumlah ismiyah kerana belum sampai kepada istimrar, berterusan, dan juga istiqrar. Istimrar dan istiqrar makna terus ala wajhi dawam, terus ibadat banyak-banyak, tidak belum sampai tahap tu lagi. Untuk tadarruj, watabattal, diletakkan satu peringkat ke satu peringkat yang lain, satu peringkat ke satu peringkat yang lain, diletakkan verb fi'il. Bila dah banyak baru diletakkan isim. InsyaAllah cukup setakat itu dulu untuk pengajian kita dalam tadabbur Al-Quran, dan kita hampir juga menjangkau masa 1 jam. InsyaAllah kita terus masuk pada Qamus Al-Quran pada hari ini. Ada masa dalam 10 minit lagi insyaAllah ta'ala menghampiri 1 jam. Kita lihat dalam huruf sa, kita bincangkan sebelum ni dalam huruf sa dalam Qamus Al-Quran pada muka surat yang ke-81. Tuan-tuan lihat apakah maksud maksud apa? Sa jim jim, sajjajun maknanya mencurah-curah. Tuan-tuan lihat dalam surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba, juzuk yang ke-30, mana
sajjaja linukhrija bihi. Dalam ayat ke-14 muka surat 582. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, mencurah-curah dengan hebatnya, dengan lebatnya. Air yang mencurah-curah. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan sa kha nun. Tuan-tuan lihat sa kha nun. Okey. Sa kha nun maksud apa? Makna memerangi habis-habisan. Sa kha nun. Sakhuna dia kalau sebut sakhin, sa kha ya nun, sakhin makna ghaludha, iaitu tebal. Bila tebal ni falam yasil walam yastamir, makna dia tidak mengalir lah, dia tebal, kesat. Okey. Kemudian diisti'arahkan perkataan sakhuna tadi jadi askhantuhu darban wastighfafan. Allah Ta'ala menyatakan maka nalinabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Juzuk ke-10 surah tu, sebelum surah Taubah, surah apa? Al-Anfal, juzuk yang ke-10. Tuan-tuan buka juzuk 10 surah apa tu ya? Muka surat 185 ayat ke-67. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Maka nali nabi, tak sepatutnya bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, dia mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya. An yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, sebelum dia melumpuhkan musuh dia, hatta yuskhina fil ard. Sehinggalah dia melumpuhkan musuhnya di permukaan bumi. Makna tak sepatut bagi Nabi dia dapat tawanan sampai dia lumpuhkan, tumbangkan musuh terlebih dahulu. Apa yuskhina? Makna memerangi habis-habisan. Sehingga dia perang, serang habis-habisan, baru menang, baru dapat tawanan. Satu lagi dalam surah Muhammad pada hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq. Okey. Dalam surah Muhammad juzuk 26. Tuan-tuan buka juzuk 26 sebelum suratul Fatah, selepas suratul Ahqaf. Ayat yang ke berapa tu? Ayat yang keempat. Betul lah, keempat. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila muka surat 507 apabila kamu bertempur dengan orang-orang kafir, maka pancung tengkok mereka. Hatta idza askhantumuhum, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, kamu dah sehinggalah apabila kamu telah memerangi mereka habis-habisan. Fashuddul wasaq, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu telah membebaskan mereka atau menerima tebusan. Okey. Kemudian kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincang daripada saraba. Saraba makna tasrib. Saraba yusaribu tasrib, iaitu kutukan. La tasriba alaikumul yawm. Saraba tasrib. Tasrib ni makna taqri' ataupun taqhir. Makna satu kita panggil apa? Ta'nib. Ta'nib ni makna apa? Celaan. Taubikh, cacian. Dengan sebab dosa. Qala la tasriba alaikumul yawm, tiadalah tasrib ke atas kamu pada hari ini. Apa itu tasrib? Dalam surah Yusuf ni, juzuk ke-13. Tuan-tuan buka juzuk 13 surah Yusuf. Surah Yusuf sebelum surah Ra'd, selepas surah Hud. Tasriba alaikumul yawm, dekat mana tu? Muka surat, ayat ke-92 surah Yusuf, muka surat 246. Qala la tasriba alaikumul yawm. Nampak Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu. Dia bagi tahu kepada adik-beradik dia lah,
Adik-beradik Nabi Yusuf buang Nabi Yusuf dalam perigi yang tak ada air lah, sebab mereka dengki dengan Nabi Yusuf. Sebab ayah mereka Nabi Yaqub terlampau sayang, buang dia. Last sekali insan yang mereka buang, mereka merintih simpati kepada Nabi Yusuf untuk mendapatkan makanan pada musim kemarau. Okey. Dalam satu riwayat hadis dia kata, idza zanat amatu ahadikum, apabila hamba perempuan salah seorang di kalangan kamu telah berzina, falyajlidha, maka rotanlah dia, wala yusarribaha, maka jangan cela, jangan kutuk, jangan caci dia, jatuhkan hukuman, jangan maki hamun dia. Okey. Daripada Saraba juga ada bermaksud Yasrib. Yasrib ni makna Ahlul Madinah. Tuan-tuan lihat dalam suratul Ahzab, satu lagi suratul Ahzab, apa nama, ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Orang munafik lah, dia minta nak balik rumah. Sebab apa? Sebab rumah mereka aurat, terbuka, tak tutup. Sebenarnya mereka tak nak pergi berperang. Okey, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Okey. Kemudian perkataan yang berikutnya adalah perkataan saraya. Sara ni makna tanah. Makna tanah, wala tahta sara. Tanah. Tuan-tuan cari dalam Quran kat mana, dalam surah Taha ke apa? Adalah tahta sara. Tuan-tuan cari dalam Quran. Kemudian sa'in ba, Thu'ban ni maknanya ular yang sangat besar. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Dalam surah Syu'ara pun ada satu lay, surah Syu'ara satu lay. Tuan-tuan lihat bawah satu lay tu lah, ada ayat Thu'ban. Dalam page yang pertama surah An-Namli juzuk ke-19 ada perkataan Thu'ban juga, iaitu ular. Okey. Tapi dalam surah An-Naml bukan Thu'ban, tapi dia perkataan lain, perkataan Jannun. Jannun tu ular. Thu'ban ni dalam surah apa sebab itu? Surah Syu'ara. Satu lain surah Syu'ara. Okey. Kemudian perkataan apa lagi? Saqib ni bersinar, menembusi kegelapan. Saqab ni maknanya lubang tau. Itu bersinar yang mana menembusi kegelapan. Dia lubang yang mana dapat menembus kegelapan malam. Okey. Saqib makna dia yasqubu binurihi, telah melubangkan dengan sebab cahayanya, dengan sebab terkena cahayanya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu fa'atba'ahu shihabun thaqib. Okey, shihabun thaqib, surah As-Saffat page yang pertama, juzuk 23 ni. Page yang pertama surah As-Saffat. Tuan-tuan lihat selepas surah Yasin, Saffat, sebelum surah Sad, ayat ke-10 muka surat 446, untuk mengusir mereka. Ayat ke-10 illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib, kecuali syaitan yang mencuri perbicaraan para malaikat di langit, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Shihabun, bintang, thaqib yang menyala, yang tembus dengan sebab cahaya bintang tadi, tembus bila kena kepada syaitan. Makna asal al-misqab, saqab juga daripada saqab. Misqab makna at-tariq, satu jalan di bukit dipanggil misqab. Okey.
cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama kita manfaatkan pengajian tadabbur dan juga pengajian Qamus Al-Quran. Insya-Allah esok kita akan habiskan, insya-Allah. Ada beberapa lagi huruf sa, esok insya-Allah kita akan habiskan huruf sa. Kemudian lusa insya-Allah kita akan masuk huruf jim pada muka surat ke-83. Sekiranya tersalah terkasar bahasa, saya minta mohon maaf kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, minta puan-puan tekan butang share dan juga sebarkan kepada rakan-rakan. Jangan terlepas secara langsung kita pada hari ini, boleh terus ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, terus kepada YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali. InsyaAllah esok akan bermula pengajian Nahu Sorof untuk bermula daripada awal Nahu dan juga Sorof. Ada ustaz yang akan membimbing insya-Allah secara online. Tuan-tuan boleh bagi tahu kepada rakan-rakan tuan-tuan. Dan juga esok juga akan kita dah bermula semalam kuliah fiqh kitab Safinatun Najah yang dipimpin oleh Habib Abdul Rahman Al-Musawa. Insya-Allah sama-sama kita share dan kita bagi tahu kepada rakan-rakan supaya bermanfaat, supaya page kita ini page yang bermanfaat dan juga menjadi satu wadah yang berilmu insya-Allah taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.